Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Kita masih di masalah ta'rif mustalahat, yaitu makna al-aqidah. Apa arti aqidah? Makna al-aqidah, apa arti aqidah? Iaitu muka 12. Muka 12 apakah makna akidah? Akidah ni dalam bahasa Arab. Jadi kita kena ingat, kita kena mengerti mustalahat. Mustalahat orang panggil apa? Istilah-istilah dalam ilmu. Nah, bila ilmu akidah kita kena ada tahu apa arti iman, apa arti Islam, apa arti akidah, apa arti al-fiqhul akbar, ilmu usuluddin, apa arti al-mahsyar, apa arti an-nar, apa arti al-jannah, apa arti al-hisab, apa arti asyratus sa'ah, apa arti alamat al-qiyamah. Semua saat itu kita kena uti semua mustalahat. Tengok Tuhan mula-mula Tuhan hajar Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Tuhan wa 'allama Adam al-asma', Tuhan ngajar mula-mula nama-nama, istilah-istilah. Ni panggil goning. Orang tak akan jadi cerdik, tak akan jadi pandai malaikat setelah dia reti arti-arti mustalahat, arti istilah-istilah dia guna. Kita dah hari ini iaitu di antara mustalah akidah, makna al-aqidah. Apa makna akidah? Akidah ni kalaulah kita tengok dalam Qamus Al-Misbahul Munir. Dah tengok bawah tu misbah. Qamus ni banyak. Qamus rumah kita duk guna ni Qamus Idris Al-Marbawi. Waktu bahasa Melayu, dan qamus-qamus hak baru ni banyak lagi. Lepas tu pula qamus hak besar sekali itu Lisanul Arab. Lisanul Arab besar ni. Saning popular jilid. Lepas tu pula qamus biasa ada besar-besar ni Al-Misbah Al-Munir, Al-Wasid, banyak Al-Majid, banyak qamus-qamus ni. Jadi ada sebut dalam qamus Al-Misbah Al-Munir arti akidah daripada i'taqadtu kadza. Mana aqadtu alaihi al-qalba wad-dhamir. I'taqadtu, aku i'tiqad, aku pegang. Apa mana aku pegang, aku i'tiqad? Mana aqadtu alaihi, aku sipu di atasnya dan aku ikat di atasnya al-qalba, akan hatiku. Aku ikat hatiku di atas satu benda ni. Supaya kita saat itu ikat hati kita, percaya, pegang di atas satu benda tu panggil akidah. Wad-dhamir, dhamir saat itu perasaan. Kalau bahasa Arab pertama ada mana hati. Hati ni ada sifat-sifat hatilah. Dan yang keduanya orang panggil ad-dhamir. Dhamir ni arti ada perasaan. Supaya orang ni tak nyanyo ke orang panggil tak ada dhamir. Tak ada hati juga, tapi istilah Arab ni panggil dhamir. Tak ada hati, tak ada perasaan. Orang tak ada dhamir. Sebab tu ad-dhamir tu ialah perasaan adalah hati yang menjaga manusia daripada melakukan kejahatan. Dan satu lafaz lagi orang panggil ada al-wujdan. Wujdan ni perasaan juga. Sebab tu dari makna tersebut, tengok bawah, ternyata bahawa tidak mesti dinamakan akidah bahawa adalah pegangan itu betul. Nak boleh panggil akidah ni tak semestinya kata pegangan saat itu betul tak. Supaya dengan kita ni akidah kita pegangan hak kita. Aqidati mana pegangan aku. Orang buza, orang kafir, dia pegang, dia ada akidah dia, pegangan dia, tapi tak betul pun, tak kena. Kita akidah Islam, akidah Islamiyah
Kita betul sebab apa kita kata betul? Sebab akidah kita berdasar kepada nakli, nas dan berdasar pada akli. Semua saat itu masuk gini. Jadi makna akidah ni akidah yang betul lah. Nah, sebab tu berkata dalam kitab tengok muka 13 Jam'ul Jawami' bagi Imam As-Suyuti adalah i'tiqad pegang itu gapo, iaitu huwal hukmul jazim, ialah pegangan yang putus, pegangan sungguh kukuh, kita pegang putus, tak ada pegang kutuk ni tak, pegang kata Tuhan ada. Orang kafir Buza dia pegang kata tak ada Tuhan, misal dia pegang kata Buddha dia saat itu ialah orang yang dapat menyelamatkan dia, jutuh panggil satu pegangan. Al-jazim al-qabilu lit-taghayyur, hak yang terima berubah. Al-qabil hak boleh terima berubah, pegangan ni boleh berubah. Sebab tu orang Kristian masuk Islam banyak pegangan dulu tidak percaya kepada Islam, tapi selepas daripada buat kajian ternyata bahawa Islam adalah benar, maka dia pun tukar akidah pegangan dia, boleh berubah. Tabaqal waqi'a am lam yutabiqhu, sama ada serupa dengan waqi' saat itu bahasa Inggeris panggil reality atau realistik. Realistik ni orang hak terima benda hak sungguh panggil kuat pencing. Reality ni benda hak sungguh. Benda hak berlaku sungguh, benda hakikat. Sebab tu tabaqal waqi'a, dia saat ini serupa betul dengan waqi', dengan benda hak berlaku sungguh, am lam yutabiqhu, atau tidak betul serupa dengan benda yang waqi'. Orang panggil akidah. Tapi fa in tabaqal waqi'a, kalau benda tu betul dengan waqi', benda hak sungguh. Contohnya kita kata Tuhan ada. Kita satu pegangan yang kukuh, yang kuat orang Islam, benda tu sungguh tak sungguh betul dengan hakikat. Kerana apa? Kerana dalil kata ada Tuhan ni ada dua dalil besar. Pertamanya iaitu alam ni. Alam dunia semua saat ni alam ni orang ambil cara iftiradat, kan kit atau panggil cara mikir nak tahu kata sungguh ke tak. Ada dunia saat ni itu ada Tuhan, menunjuk kata ada Tuhan. Satu kita kata kita boleh mari sebut iaitu kita boleh tanya diri kita kata dunia boleh jadi sendiri ke tak? Kalau tak boleh jadi sendiri sebab apa? Kita boleh royak 1, 2, 3, 4. Dunia saat ni yang nak buat dia sendiri boleh ke tak? Dunia saat ni tu yang nak buat dia sendiri boleh ke tak? Contohnya kita terfikir yang nak buat diri kita nak setapana tuaing dah nak setapana nak buat kita sendiri, maka kita nak buat sendiri saat ni tu tak boleh. Sebab apa? Sebab kita lu tak ada saat ni itu main sang maknanya tak ada saat ni faqidu syai' la yu'tik, maknanya tak ada benda tak boleh buat. Kita tak ada, bila tak ada nak buat lah tak ada, lepas tu nak pergi buat tak boleh nak buat. Sebab tu dulu kita kata kita buat, dulu kita tak ada, kita buat kita sendiri, tak ada tu buat, boleh ke tak ada tu buat? Sebab al-adam tak ada la yujidu syai'an, tak ada tu tak boleh buat sesuatu pun. Sebab tu dua contohnya. Lepas tu pula kita kata ya gila buat boleh ke tak? Gila buat atau ya pakat duk buat mari sapal lah ni duk bubur-bubur tak ada susu. Maka orang buat kaji iftirat 5 perkara, maka ternyata bahawa alam ni tak boleh nak jadi sendiri, kena ada Tuhan. Lepas tu pula orang panggil benda hak luar daripada fikiran kita. Terlalu banyak sangat. Lepas tu semua saat itu tanasuk, ada masuk pergi mari, ada cium-cium, kena ada supaya kata ada benda hak wa jadi tak boleh nak jadi sendiri. Bukan sudfah ni bukan tiba-tiba, bukan kata tiba-tiba tu tak banyak. Nanti kita ngaji pahala ni. Yang keduanya dalil ada Tuhan ni Quran, kerana Quran ni kalamullah, kata-kata Tuhan. Bila ada kalamullah, ada kata-kata, kena ada mutakallim, kena ada orang juga berkata. Jadi kata Tuhan, lepas tu mana yang berkata? Tentu tak boleh kita nak tengok Quran saat ni tu buat kaji benda-benda hak Tuhan atau hak kecil lah Quran ni sakut pauk ngalami, sakut pauk ngawal bulan bintang cakrawala, lu sakut pauk bagai dalam bumi, luar syurga neraka, luar angkasa panggil
Barang besar. Biasa ke Ustaz Nawaya. Kalau orang hak duk guna bisai, duk jual guna bisai, kecil hal guna bisai ya. Betul ke? Orang hak duk jadi necang rumah, duk kecil hal tie. Lepas tu pula hal seming kapu ya. Lepas tu pula orang hak duk sipeh kereta, ya kecil hal kereta ya. Orang hak duk muka, ya duk kecil hal muka ya. Ya tak kecil hal lain. Nah, budak sekolah. Nah, duk kecil hal ni ya surat-surat gini ya. Tapi kalau tak kecil hal langit, hal bukit, hal bulai, hal bitai, hal besar-besar ni tak kau. Orang nak kecil. Kalau Nabi ke kecil benda ni, masalah tak Nabi saat itu. Dia bohong, boleh bohong. Nabi boleh bohong ke bagian besar-besar ni. Oh ya kata, nah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Tuhan tu langit bumi. Nabi kecil itu boleh ke? Nah. Lepas tu pula Rabbul Arsyil Azim. Ia mempunyai arah yang besar. Allahu Akbar. Walau anna ahlal qura amanu lafatahna alaihim barakat. Buka berkat minas sama'i wal ard. Langit bumi. Boleh kecil besar benar kecil. Nabi kecil tu bagai besar sangat. Ha sakut paut dengan langit, ha bumi, ha sungai. Ha sungai, ha laut. Nah, walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Dah sebut ke tetem salah laut. Laut ni luah. Dah tu hawaya. Apa ni? Huwa allazi ja'ala lakumul arda. Tuhan buat bumi untuk kamu. Dia nak kata, Tuhan kata aku buat ni langit untuk kamu, untuk kamu. Nah, biasa kat kita ni beli kalau ikut mu. Nah, mudah anak mak ni beli mutu ya. Ni Tuhan dia dak ging kecek kata langit bumi waktu untuk kamu. Dia kena Tuhan ya kecek lah ni. Dia tak boleh sebab tu Quran tu orang pakai kalau kita buat kaji dengan halusi, kita fikir baca tengok semua Quran tu tunjuk kita, tunjuk dia bawa kita tengok langit, tengok bumi tu. Sebab orang juga kecek tu Tuhan hak menciptakan langit bumi. Tuhan hak buat langit bumi semua sana. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ما شاء الله ingat belaka. Tuhan sebut alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tuhan buat langit bumi ni lapis-lapis. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kita tak ada nampak orang panggil ada nampak rusak ke, nampak tak ada apa ni bomolek ke, sumdun ke, semua saat ni tu sumdun. Tak boleh nak tengok atau cedera weh langit ni, bumi ni cedera weh. Tak molek. Tak ada. Tengok pohon kayu pula. Pohon dia ni nampak cedera weh. Nampak tak masuk dah. Buah ngadang tak masuk bomolek. Duri tapi sedap dalam maha. Jadi bomolek. Farji'il basar hal tara min futur. Tengoklah. Tak ada tengok ada cedera tak? Tak ada. Farji'il basar karrataini yang qalib ilaikal basar. Tengok 2 kali, 3 kali, 4 kali. Allahu Akbar. Tengok kau dalam, kau hebat lagi. Kau dalam, kau hebat lagi. Tuhan memang Tuhan buat. Lah tu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Tuhan buat langit dunia ni bimasabih, pelita-pelita. Nampak sepengah pelita cerah malam molek lah. Molek penuh kalau lepas tu bulan penuh nama Allahu Akbar. Inilah bolehkah manusia nak buat? Lepas tu pula sekat ada langit bumi ni tak ada lagi orang dakwa kata dia buat langit bumi. Malaikat Tuhan saya. Tu tak ada lagi orang hak dakwa. Sebab tu itu menunjuk di atas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu kita ngaji gambar boleh. Sebab nak hurai tu benda yang payah lagi. Sebab tu kena fahati molek. Dan benda ni kita nak mengajar, nak wilai mengerti sungguh. Hatu hai ada saat ni. Sebab kita nak jadi nak prepare dah, nak jadi orang dakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala kena pandai sungguh. Akidah pada istilah tengok.
Nah, akidah pada istilah ni iaitu kalau kira gak dia ni merupakan menjadi alam bil ghalabah. Nama atas ilmu yang mengkaji apa yang wajib manusia beriktikadlah dan beriman kepadanya. Ilmu ni iaitu ilmu yang duk kaji tentang benda hak manusia saat itu kena mengaji. Lepas tu pula mendirikan dalil atas-atasnya. Kena cari bukti-bukti dalil yang betul, yang memberi hukum yakin kepada kita. Dan akidah juga diitlaq, mana disebut atas dasar-dasar agama yang sabit dengan daya yakin. Contohnya, akidah pegangan kita tentang masalah ketuhanan. Orang panggil ilahiyat. Ilahiyat ni masalah ketuhanan. Dan ada an-nubuwat. Nubuwat ni tentang kenabian. Lepas tu pula al-kauniyat. Al-kauniyat tentang masalah alam. Langit, bumi, dunia, syurga, neraka. Semua saat itu al-kauniyat. Lepas tu pula asas-asas hak kita kena pegang ni, orang panggil kena percaya, iaitu ni semua. Dikirakan sebagai rukun. Tidak sah sebagai orang saat ni orang beriman kepada Allah dengan tidak i'tikad ni perkara ni. Dan begitu juga, tengok fakrah yang kedua. Akidah beri arti semata-mata pegangan. Sama ada betul atau tidak betul kita sebut tadi. Itu arti akidah. Sebab itulah akidah saat itu, iaitu kalau kita kira agak benar, pegangnya nunjuk di atas ilmu yang mengkaji apa yang wajib kita i'tikad. Itulah akidah. Habis kata tu kau 14. Dan di antara nama ilmu ni seperti kita ada sebut tadi, iaitu pertama ilmu tauhid, mustalah itu iman Islam, lepas tu pula ada pula akidah. Yang tiga ni ada juga istilah panggil usulut tauhid, usuluddin. Usuluddin ada nama dalam Islam ni, orang panggil nama usuluddin. Apa makna usuluddin? Usuluddin ni asal ni dalam bahasa Arabnya ialah barang yang dibina atasnya akan yang lain daripadanya dan tersandar kepadanya. Asas ni tapak atau asas ni kang seming bawah orang panggil asas tu orang panggil. Sebab tu aslu syai' asfaluh. Asas suatu saat ni tunjang, boleh panggil juga tunjang dia panggil asas juga. Aslu syai' asfaluh. Asas suatu ni asfaluh, iaitu tunjangnya. Sebelah bawahnya. Asasul haid asluh. Asal dinai sana itu asluhu kang dia bawah panggil asas juga bahasa Melayu. Dan pada istilah bila sebut dalam agama, dalam ilmu Islam, bila sebut asal ni ada diitlaq di atas bila disebutkan asal ni ada beberapa makna. Pertamanya tengok dikira diitlaqkan asal dan dikandaki dengannya akan yang lebih kuat. Contohnya orang panggil ar-rajih dalam istilah bahasa ni kita kena bukti dah. Orang panggil ar-rajih. Ar-rajih ni yang kuat. Kata-kata ulama atau hukum yang ar-rajih yang kuat contohnya. Dan asal pada lafaz, arti apa asal pada lafaz? Iaitu lafaz hak kita hak sebut oleh Quran atau hadis contohnya. Asal makna dia tu ialah hakikat. Malaikat ada qarinah, ada perkara yang membawa supaya kita saat itu takwil atau kita saat itu pakar makna lain. Tu asal makna lah ni. Supaya dengan asal maknanya, asal makna apa ni istawa contohnya semayam orang bagi duduk. Asal makna lah tu. Tapi mustahil Allah Subhanahu wa taala jadi duduk. Sebab apa? Sebab benda tu lakan dia panggil benda baru ni dia tak lepas dari nekara. Benda baru maknanya benda muhdas, benda yang ada ni tak lepas dari nekara sampai pada Allah tu. Tak lepas dari nekara. Memang ada, tak ada dia. Dia boleh ada, boleh tak ada. Ini benda baru. Boleh ada dan tak ada. Yang kedua ya ada sifat. Benda ni cacing, benda sifat. Boleh kita sifat tu benda ni besar, kecil, merah, kuning. Semua ni sifat orang panggil. Dan dia ada pula benda saat ni tu. Ada sifat. Lepas tu pula ada azminah, ada masa. Benda saat ni tu ada masa 1000 tahun, 2000 tahun. Dan ada amkinah, ada tempat. Benda dunia ni
alam benda baru ada tepat dia, tepat. Maksud tepat ni tahayyuz, mana tahayyuz mana mengambil tepat. Mengambil tepat supaya kita duduk nampak kosong. Kosong ni orang panggil faragh. Faragh ni kosong. Tapi hak sungguh ni faragh ni ada faragh mauhum orang panggil. Faragh mauhum arti faragh hak kita waham, hak kita seka sahaja, tapi sungguh dia penuh dengan oksigen, karbon, hidrogen, penuh dengan molekul. Atas semua saat itu ada, dia ada penuh dengan benda-benda. Tak ada faragh yang kosong langsung, faragh mutlak orang panggil. Sebab tu ada benda dalam tu. Sebab tu bulan bintang lari benda dalam tu duk pergi situ sini dah. Nampak. Tapi sungguh tu ada jalannya dia. Was-sama'i dzatul hubuk. Langit tu ada jalan-jalan dia. Tu. Kena perhati molek dah sebab ustaz kita ngajar ni benda yang kita agak kira dalil lah lebih kurang. Jadi sebab tu kita kena perhati, kena tanda apa ustaz ada ayat. Insya-Allah ada mengaji Fatimah molek akan dapat ilmu. Yang kedua, asal itu, asal tu orang panggil mustashab. Dan ngaji trik ni dah, nak ayat atau tak boleh dah. Kalau umur 1, umur 2, kelas 8, 9, 10 tak apa lagi. Dah duduk ngaji jamiah. Tak ada kita kata, tak reti, nak cari reti lah. Tak ada ke? Sepuluh orang kerja panggil, 10 orang masuk kerja kan. Dia mau kerja tak anak, kerja sama kerja. Pada kerja tak anak, kena cari kerja di pandai. Nak buat lah nak pandai. Kita ngaji betul juga. Semua ustaz duk kecek ni tu tanda tulis ke apa semua. Ada semua lah kita, tapi kita royak bela-bela. Wikit. Lepas tu pula wifak kita saat ni gambar kata gapo nak ngaji masa depan. Yang keduanya orang panggil asal ni mustashab. Dalam istilah orang panggil dalam usul fiqh contohnya. Contohnya dia ada orang panggil benda yang ada hak asal, lepas tu benda hak baru. Maka dikirakan turun hak asal, contohnya orang panggil benda hak asal boleh ke tak? Benda hak asal hukum contohnya boleh ke tak? Lepas tu tak ada nas. Contohnya kita kata boleh makan tak benda hak apa ni bagai dalam bumi asal hak bagai dalam bumi itu hasbuk wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tuhan buat untuk kamu semua di dunia ni, sebab tu boleh makan dah pokok kayu kalau tak ada mudarat, tak ada mabuk, dah natal boleh makan hak yang halal, hak yang ada gitulah. Tu asal lah tu, tapi ada nas lah kata kita orang Islam ni kena makan lah tu lah. Tapi asalnya iaitu boleh makan belaka, tu asal lah tu. Sebab tu orang Afrika makan boyo. Kerana asalnya boleh salah telah tu. Apabila ada asal dengan hak tarik, tapi misal yang lain lebih dekat lagi lah. Yang tiganya, asal ni dikirakan di itlaq atas kaedah panggil kaedah. Kaedah ni supaya kalau dia mau ngaji ke asal fa'il ni marfu'an rafa'. Daraba Zaidun. Asal fa'ilnya rafa'. Daraba Zaidun amran. Asal maf'ulnya nasab. Tu kaedah dia. Bila kaedah saat ni tu siapa-siapa kelimah mana gitu. Daraba Zaidun amran. Siapa kelimah mana gitu duduk tepat Zaidun, supaya dengar kita kata jalasa Muhammadun alal kursi contohnya. Muhammadun tu jadi fa'il juga, maka rafa' juga. Kaedah dia. Siapa gitu lepas ada fa'il, maka dikirakan fa'il. Maka fa'il saat ni tu siapa-siapa gitu situ kena baca rafa' belaka. Supaya kita kata mubtada marfu'. Kita kata al-madrasatu jamilatun, kena baca kaedah dia nya kena baca madrasatu belaka kerana yo jadi mubtada. Kelimah mana hak kita mula sama ada madrasatu, al-masjidu. Tak kira lah kita kata al-masjidu, al-mal'abu. Semua saat itu kena baca baris dengan rafa' belaka. Itu kaedah orang panggil. Kaedah. Siapa-siapa mari duduk sini kena ngaji. Itu panggil kaedah. Kaedah gitu. Yang keempatnya ada juga bila kita sebut kata asal kena di atas Quran dan as-sunnah. Contohnya dia kata mana dalil? Solah semaya tu wajib huwal asl, iaitu asal. Apa maksud asal? Iaitu Quran dan sunnah. Nanti sebut aqimus salah wa atuz zakah. Jadi asalnya ialah Quran. Bila sebut kata asal nas ni kena di atas Quran dan sunnah. Lah tu.
Dan ad-din. Satu kita kena reti apa makna din? Apa makna din? Ad-din agama. Agama. Jadi ad-din ada, kalau Indonesia sebut agama. Nah, Brunei sebut agama. Tapi Malaysia sebut agama. Jadi ad-din apa? Ad-din ni dalam bahasa Arabnya iaitu balas. Balas Malik yaumiddin, balas. Dan ad-din ni makna adat. Dan din saat itu makna ibadat dan taat. Din saat itu hisab. Hisab tu hari hisab. Din saat itu paksa. Itu makna dia. Makna ad-din asal. Nah, adapun ad-din agama pada istilah. Kena reti apa makna agama pada istilah? Agama pada istilah ni benda-benda ni kena ingat, iaitu wad'un ilahiyun. Wad'un, nah, apa makna wad'un? Makna satu peraturan. Satu peraturan Tuhan. Peraturan Tuhan. Nah, saikun hak yang nak memimpin, nak membawa lidawil uqul as-salimah. Iaitu hak nak membawa dan nak memimpinkan orang-orang hak yang mempunyai akal yang sempurna. Nak bawa orang hak ada akal yang sempurna, hak sejahtera, orang akal molek, orang otak dan itu bikhtiarihim, dengan pilihan mereka itu al-mahmud, dengan pilihan mereka itulah. Nah, pilihan dia sendirilah. Pilihan dia sendiri ila ma fihi salahuhum bidzat, kepada barang yang ada padanya salahuhum, kebaikan mereka fi dunyahum, di dunia wa ukhrahum, dan di akhirat. Apa maksud agama? Agama saat itu ialah peraturan Tuhan. Kita nak makan sebelah kanan, kita nak makan bagi halal. Wa kulu mimma razaqnakum ya ayyuhalladzina amanu kulu, hendaklah kamu makan min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. In kuntum iyyahu ta'budun. Hendaklah kamu makan ni suruh makan bagi halal, bagi molek, bagi apa. Ini orang panggil wad'un ilahi. Suruh puasa, suruh semaya, itu orang panggil wad'un ilahi. Perintah Tuhan. Kalau tahu wad'un ilahi ni, wad'un kita nak kata makna perintah boleh juga. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan hak yang pimpin kita, bawa kita ila ma fihi, kepada barang yang ada pada barang salahuhum, kebaikan kita. Pun perayuk klik siapa boleh klik kita? Fi dunyahum, di dunia kita. Kalau jadi molek, okey, teras maya juruh molek Allah, okey tu senang cerak, wajib senang. Wajib senang. Okey hak molek, okey hak turuk. Kita baca Quran sok mo semaya, sok mo, lepas tu pula turut perintah Tuhan, jangan buat maksiat. Okey tak buat maksiat, okey tu senang dah. Tak buat maksiat, tak ada buat dosa, tak ada buat apa, okey tu sejuk hati dia. Maka orang tu boleh kebaikan sebab dia turut perintah Allah ni tu kepada ila ma fihi, kepada barang yang ada padanya salahuhum, kebaikan mereka itu luntung jaya kita dunia akhirat jaya belaka. Orang turut perintah Allah, terang kita juruh malam lepas tu teraju jangan kagu, jangan lobe. Kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. Tuhan sebut famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Jangan kita siapa hak turut hudaya perintah aku, Tuhan kata fala yadillu, dia tak akan sesat, wala yashqa, tak akan celaka, tak akan jadi celaka. Sebab tu kita turut perintah Allah. Itu agama, turut perintah Allah. Boleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dunia pun molek, kaya, senang, hati molek, anak juruh, semua tak ni turut agama. Tak ada benda hak agama suruh malaikat, benda tu boleh pedah kelak kepada kita sendiri. Tuhan suruh semaya, buat hati kita tenang, buat hati kita jadi molek. Ini 2-3 hari kemarin, baru waktu ada farang buat kaji bahawa oksigen hak kita duk serok saat ni tu ti hak molek sekali nak isi oksigen masuk dalam tubuh, iaitu ketika sujud. Tengok Tuhan buat jadi boleh pedah kepada kita pula. Kita bangun lek pagi, kita bangun semaya ke apa semua boleh apa ni terik ke apa semua, lepas tu pula boleh kita terung wela jadi orang yang baik. Apa kata semaya pak juruh dah orang. Juruh dah. Orang dekat semaya juruh dah. Tak ada ya orang hak lobe tak semaya mula lagi. Duk pakai suar cari gapo ya tak maya mula lagi. Ya tak boleh maya orang tu kerana dia tak kuasa nak maya. Kerana maya ni orang juruh saja. Orang puasa jadi orang juruh. Pakai tudung, kain gelubung, bersupan orang panggil dah. Ni jadi juruh. Bila jadi juruh, Allahu Akbar. Tuhan wi kesenang pada dia. Ni supaya tino
Tuhan sebut kul ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, royaklah pada bini-bini isteri-isteri engkau wahai Muhammad, wa banatika, anak-anak, wa nisal mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna, suruh tudung untuk semua. Zalika adna yu'rafna fala yu'zain. Maka itu tanda apa ni sesuai, benda yang paling sesuai, tunjuk berjuruh. Retina bila pakai gelubung tunjuk juruh. Tunjuk kata juruh, gelubung besar juruh. Nah, jadi bila tunjuk juruh sana itu orang pun tak sel kita, tak gapo kita, tak gotu. Bila kita juruh jadi molek. Nah, sebab tu agama ad-din bawa kita jadi molek untuk dunia kita dan akhirat kita. Akhirat dah nak cek apa dah. Insya-Allah bila seorang sana berjuruh tu agama. Kena faham makna agama. Dah tengok muka 15. Nah, ada pun usuluddin. Apa makna usuluddin? Nah, usuluddin ni ulama telah memberi istilah bahawa diitlaqnya atas dasar-dasar akidah yang sabit dengan dalil-dalil yang yakin. Usuluddin, nah, orang panggil iaitu dasar-dasar agama yang sabit dengan dalil. Nah, contohnya usul. Nah, iaitu kita percaya kepada Allah. Rukun iman contohnya itu adalah usul. Dan rukun Islam tu usul. Asah-asah hak dalam agama. Itu orang panggil usul, usuluddin. Nah, dan bertetangannya usul fiqh, ada usul fiqh. Usul fiqh saat itu iaitu adillatul fiqh. Kena ingat fiqh suku. Usul fiqh suku. Kalau kita ngaji fiqh contohnya, fiqh nak menghukumkan perbuatan kita. Contohnya kita makan kena ke tak? Nah, benda kita beli halal ke tak? Semaya kita kena ke tak? Waktu semaya bila? Semua saat itu tu fiqh. Fiqh ni iaitu untuk nak menentukan hukum. Nak tahu kata ni hukum ni sah ke tak sah. Apa semua ni orang panggil hak ni sakup pau ngah al-fiqhu. Usul fiqh, usul fiqh saat itu iaitu adillatul fiqh, iaitu dalil-dalil fiqh. Contohnya apa ni tahu mana kata semaya tu wajib, dalil dia nya iaitu kita aqimus solah wa atuz zakah misal, dan puasa apa dalil mana itu kena cari dalam Quran lah. Hijau usul fiqh cari dalil nah kepada hukum-hukum fiqh tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum alqisas contohnya. Nah, maka semua saat itu nah itu usul fiqh. Nah, usuluddin betul dengan sebuah tadi. Usul makna kita nak cari nah gapo ni dasar-dasar akidah, dasar-dasar akidah. Nah, yang sabit dengan dalil yang yakinlah. Tapi ada sebut nah Imam Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir Al-Isfirayini, tengok dah, Al-Isfirayini telah sebut usuluddin, dia bilang semuanya itu 15 usuluddin. Bila sebut kata dalil-dalil agama ni ada 15. Pertamanya ialah asal pertama pada menyatakan al-haqaiq wal ulum. Nah, iaitu hakikat-hakikat dan ilmu-ilmu. Di atas khusus dan umum, ada ilmu khusus, ada ilmu yang umum. Dan semua saat itu orang panggil asal. Yang keduanya asal dalam agama ni, nah, iaitu tentang masalah dunia ni baru, alam ni baru. Nah, dan alam ni terbagi kepada Arab, jirim contohnya. Jirim Arab ni kita ngaji kan, ngaji dalam fizik kan. Jirim itu kalau Malaysia sebut jirim, Arab kan itu panggil jirim-jirim ni benda kong, singkong, kong lew, kong apa semua panggil jirim belaka tu. Ngaji dah fizik, kemi ke fizik. Kemi dah. Kemi dah. Kemi saat ni ngaji dah kemi. Kemi saat ni tu ya ada kong lew, kong keng, kong apa semua saat ni tu. Kong saat ni tu panggil jirim. Dah, Arab saat ni tu benda hak tu tupai ada jirim. Contohnya Arab saat ni tu si dia jadi merah, ada kuning, jadi gapo tu orang panggil Arab. Benda tu kerah, lembek, kepek semua tu orang panggil Arab hak tu. Ada hak lain saat itu orang panggil jirim. Jadi asal di antara asal dalam bab usuluddin dalam bab akidah ni iaitu di antaranya iaitu asal tu tentang masalah baru alam ni gapo dunia ni. Sebab tu sebut tadi itu tak lepas nekar ke dunia ke? Nah, pertamanya itu Adam
al-wujud wal adam, boleh ada boleh tak ada. Yang kedua pula ada as-sifat, ada sifat-sifat. Yang tiga ada al-azminah, ada masa-masa. Nah, yang keempat pula ada al-abkinah, ada tempat-tempat. Yang kelima ada al-jihad, Allah tu belah ning kiri kanan atas bawah semua panggil benda baru lah tu. Yang kena panggil al-maqadir, iaitu boleh ukur besar kecil besar tu. Sebab tu Tuhan tidak disifatkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kita tak sifat tu Tuhan cokong sepang Wahabi dia kata tidak. Nah, kerana apa? Itu melazimkan, memastikan Tuhan saat itu ada copcake. Tuhan sebut wa khalaqa kulla syai'. Tuhan buat semua benda faqaddarahu taqdira. Tuhan ukur siap-siap. Jadi benda hak ukur boleh, orang panggil benda baru. Sebab tu kita tak serupa, kita tak pegang. Ni dah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nak pegang ulama qatibatan, ulama semua di dunia. Mereka ada hak syadz, iaitu Wahabi. Wahabi ni pegang Tuhan duduk situ, duduk sini. Dah Tuhan ni ada tangan, ada kaki. Maka itu ialah satu kesilapan besar. Dah tidak mengikut cara Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak mengikut as-sawadul a'zam, tak turut cara ulama yang besar. Sebab tu Wahabi sang panha banyak dalam masyarakat Islam. Dah wakwi perang, wakwi gapo hukum orang tu kafir di bidah. Jadi pun Wahabi dalam sangkup Islam. Dan kerana apa? Neutang dia saat ni tu pit, tak kena. Bila tak kena, ya kata buruk. Kereta yang di mi panha dalam tepuh bi. Dan kerana kereta panha tu, kalau kereta molek tak apa ya gi pun ya gi tak ada belaga dengan orang dah. Ni nak lekor tak leh ni. Lekor tak leh dumpuh ke. Tak leh dumpuh ke. Sebab tu kita akidah kita kita nak ngajar ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pegang Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, asal ni itu pada mengenalkan pencipta alam dan sifat-sifatnya pada zat-zatnya. Kita nak asal agama ni kita nak kena Tuhan. Dah ma'rifatuddin, apa ni awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ni kita kena iaitu kena Tuhan. Fa'lam, Tuhan sebut annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambik walil mu'minin. Tuhan sebut suruh kita mengaji, suruh kita tahu tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, masalah Tuhan. Dan asal yang keempat, iaitu mengenalkan sifat-sifat Tuhan. Kita kena tahu sifat Tuhan. Lillahil asmaul husna. Fad'uhu biha. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Tuhan ni ada sifat-sifat Tuhan. Tengok sifat Tuhan molek. Kita sebut Ar-Rahman. As'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan Rahman, Tuhan pemurah. Tuhan wi belaka. Tuhan rahmah tu wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladina yattaqun. Tuhan kata Tuhan akan melimpah rahmah Tuhan kepada semua orang. Boleh rahmah Tuhan belaka. Tu rahmah Allah Subhanahu wa taala war-rahmanur rahim. Al-Malik, Tuhan saat itu Malik. Jadi raja. Al-Malikul Quddus, As-Salam. Tuhan sejahtera. Tengok nama Tuhan As-Salam. Al-Mu'min. Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, kuasa, menggagahi semua. Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabidul Ba, Situl Khafidul Ra, Fi'ul, Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basirul Hakamul Adlul Latiful Khabirul Halim Nazimul Ghafur, Asy-Syakirul Aliyul Kabir, Al-Hafizul Muqit, Al-Hasibul Jalil, Al-Karimur Raqib, Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadud. Baca. Kena ingat nama Tuhan. Jadi orang Islam apa tak ingat nama Tuhan. Kalau kita tak ingat nama mak kita boleh tak? Aku jumpa mak, biar ni tak kenal mak. Boleh Tuhan nyanyi kat kita, Tuhan sebut ada hak mudah. Satu Allah ni orang kenal belaka. Yang kedua ilahi, ya Tuhanku. Waktu makku, kalau kita mak jadi mak lah kan panggil. Nama tu boleh pakai belaka. Hak Tuhan ni ilahi. Ada ke orang tak kenal mak? Tak boleh, kita kena ingat. Apa tak nama Tuhan? Apa ingat tak? Tak ingat. Oh, ada. Kena ingat. Sebab apa orang ingat nama Tuhan boleh masuk syurga. Lillahi tis'un wa tis'un nasman. Tuhan ada 99 nama. Man hafidhaha, siapa hak ngapa dakhala al-jannah, boleh masuk syurga. Ngapa ingat? Lepas tu pula asal yang kelima, iaitu mengenal nama-nama Tuhan. Nama Tuhan ni kita kena kenal nama Tuhan. Al-Muqsitul,
Terang apa malak engkau. Nah, as'aluka ya man wallahu alladhi la ilaha illa warrahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul zizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitur rafi'ur rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basir al-hakamul adlul latiful khabirul halimul azimul ghafurul syakurul aliyul kabir الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Padahlah. Tapi kalau dah setengah ulama sunat apa ni, setengah ulama tambah lagi la ilaha illallah mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kullu yawmin bi sya', la ilaha aman al-amana mizul iman amin fi syaitan ya kun ihsan kam lakum ihsan ihsanikal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna anta khairur rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, ngapa ingat alhamdulillah kelas ni ngajar pas-pas dah tak ingat ni pak ni. Dah ni ingat tahun ini alhamdulillah. Dah boleh dah berkas tu. Boleh berkas tu. Ya kena asal kerana ialah mengenal keadilan dan hukum-hukumnya. Kenal keadilan Tuhan. Hukum-hukum Tuhan. Asal ketujuh ialah mengenal rasul-rasul dan nabi-nabi. Kena nabi dan rasul. Asal ke 8 ialah mengenal mukjizat-mukjizat nabi dan karamah-karamah auliaillah, keramat-keramat auliaillah. Tapi kena ingatlah kata keramat ni iaitu tak semestinya boleh jalan atas air, tak semestinya tak berdiri tak masuk. Tak. Karamah ni Tuhan sebut inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, paling keramat di situ ialah atqakum, ialah orang yang paling takwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Tuhan. Nah, jadi orang lelaki tak ada beza di antara lelaki perempuan di situ sama saja. Tuhan sebut innal muslimina wal muslimat, orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang tino orang yatim beriman, orang tino beriman, wal qanitina wal qanitat, orang tunduk khusyuk tunduk kepada Allah daripada lelaki perempuan, was sadiqin was sadiqat, dan orang yang betul benar sungguh jatuh tina, wal sabirin was sabirat, orang jatuh sabar tina sabar, wal khashi'in wal khashi'at, orang yang lelaki hak khusyuk, orang tina khusyuk, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, atau orang tina orang jatuh sedekah, orang tina sedekah. Lepas tu pula was-saimin was-saimat, orang jatuh hak puasa, orang tina puasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, orang jaga, orang jatuh jaga kemaluan dia, jaga aurah dia, jaga tak berzina tak gapo, orang tina sepatu juga, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, dan orang jatuh hak ingat Tuhan semua, orang tina hak ingat Tuhan semua. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, Tuhan jadah kepada dia maghfirah, keampunan
Nah, wa adran azima, pahala yang besar boleh pahala. Nah, akhirat esok. Lah tu. Nah, cuba boleh masuk syurga belaka. Bukan kata orang atas syurga dak, orang tidak masuk syurga. Nah, nak sabar, nak apa. Tengok jadi 10 perkara ni. Apa tu? Asal ke-9 ialah mengenal syariat Islam. Asal ni kena tahu syariat, hukum-hukum syariat Islam. Asal ke-10 yang mengenal hukum-hukum taklif. Perintah Tuhan, larangan Tuhan, benda hak Tuhan larang Tuhan. Kena tahu kita asal. Kena tahu benda hak tak boleh, benda hak boleh. Nah, kadang tak ngaji ke. Hak tak ngaji Allahu Akbar, kadang tak erti, benda kecil-kecil tak erti. Maning tak erti, maning wajib tak erti. Ada tanya ustaz, Syekh maning baik nu. Terawak kali ya. Maning junub dan maning haid, maning jadi tak erti, tak ada. Tak ngaji pun abang ni. Sebab tu kita alhamdulillah tahu. Dan mengetahui hukum-hukum hamba di akhirat. Hukum-hukum hamba di akhirat esok kita. Dan pada menyatakan usul iman, asas-asas iman 13 pada menyatakan hukum imamah. Hukum imamah ni ketua. Dalam Islam ni kena tahu hukum imamah. Apakah hak imam terhadap orang bawah dan hak orang bawah ke atas imam. Yang 13 pada yang ke-14 pada menyatakan hukum-hukum ulama dan imam. Kita kena tahu juga ulama ni orang panggil kita kena hormat pada ulama. Sebab ulama saat itu dia jadi contoh teladan. Jadi contoh teladan. Dia tak serupa ulama. Ulama tak serupa. Orang molek biasa dengan ulama tak serupa. Ulama ni dia takut Tuhan lebih banyak pada orang biasa. Sebab Tuhan sebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama tu takut Tuhan. Sebab tu kita kena hormat. Ada hak-hak ulama. Panggil luhumul ulama. Isi daging-daging ulama. Salah katalah tu. Sumum. Jadi racun orang panggil masuknya pihak hak kata kepada ulama. Lepas tu pula pihak hak gi apa ni kata ulama tak hormat ulama. Jadi wakwi jadi. Kalau kita tak percaya pada ulama, percaya siapa? Tak percaya tok guru, tak percaya ustaz. Sebab orang Islam tak serupa kita. Tak serupa dengan agama remo. Agama remo juruh bihekat tu punah tahu ke mana dah. Tak boleh kelipar lagi. Tu tak boleh lah orang panggil. Jadi tok guru dah. Tengok dulu ke orang panggil ada patiwat agama Protestan di Jerman dulu kan apa? Karena tok guru lah orang-orang babo-babo dalam popi duk jadi ketua dalam agama Kristian hak ni tu. Cok dengan budak yatim. Timbul masa tu. Sebab tu orang main pocai ke apa rupa. Budak-budak yatim. Lepas tu pula ada tu orang Tino masuk ada gereja sekolah ni agama remosi ni pun pati gak tak boleh lipat gak orang masuk bomo. Jadi benda-benda gini tu nak harap siapa lagi kalau tu ulah tu ketua lah tu dia nak tiru siapa lagi. Sebab tu alhamdulillah orang Islam itu hayat la yahmilu hadzal ilma la yahmilu hadzal ilma illa udul. Tak bawa ilmu Islam ni melainkan orang adil-adil. Orang jadi jujur dah. Bila jadi tahap ulama dia jujur. Yang ke-15 pada menyatakan hukum-hukum kufur dan ahli hawa nafsu yang karut. Ada sebut dah. Habis kat tu. Yang ke-4 al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar. Kita kena reti. Ni istilah apa fiqhul akbar? Al-fiqhul akbar. Al-fiqhu saat ni tu makna al-fahmu. Makna orang faham. Bila sebut atas fiqh iaitu faham. Tuhan sebut walakinnal munafiqina la yafqahun walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Tuhan sebut walau karihal musyrikun waktu yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal walillahi al-'izzatu wa lirasulihi walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mula-mula tu hasbuk humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu
walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang kafir yang munafik ni tak faham. Mana al-fiqhu maknanya mana faham, mana reti. Dalam kitab Qamus Al-Misbah Al-Munir, al-fiqhu, apa makna al-fiqhu? Makna fahmus syai', makna faham sesuatu. Nah, makna kita reti. Ibnu Faris berkata, wa kullu ilmin bisyai' fa huwa fiqhullah. Tiap-tiap mengetahui sesuatu dikirakan makna fiqhullah, makna reti benda tu. Sebab tu al-fiqhu makna al-fahmu. Nah, ada sebut Tuhan sebutnya hikayat kaum Syuaib, qalu, mereka berkata, ya Syuaib, hai Nabi Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tak faham apa mu duk kata. Dia kata kepada Nabi Syuaib, tak faham duk kata apa Nabi Syuaib. Nah, dan Nabi Syuaib dan berfirman Allah Taala, Tuhan sebut, wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Oh, ni ada orang bertanya, Ustaz. Nah, apa hukum buai upuk dan tak kubur? Boleh tak buai upuk tak kubur? Buai upuk tak kubur kita nerah langsung itu makruh. Nerah wilicing pada bubuh. Bubuh kubur tak ada upuk tu makruh. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Tuhan sebut, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Kerana tidak ada sesuatu melainkan bertasbih kepada Allah dengan memujikan Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kamu tak faham tasbih mereka. Bila tasbih, maka diringankan azab orang duduk dalam kubur. Sebab tu sunat kita tinggalkan upuk duduk atas kubur. Kita kerak nak jangok molek tu tak apa, duduk sudung panjang tu tak molek juga. Dah kita kerak jadi molek saat ni tu tak semua. Tapi duduk hijaz itu, maka itu dah disunatkan, makruh kita buat. Itu sahaja hukum. Nah, dah kubur selaginya kita pergi nyetok atas kubur ni haram. Duk tak punggung atas kubur. Atas kubur tu lah nyetok sila isakak. Nah, maka itu haram. Sebab Nabi SAW sebut, la an yajlisa ahadukum ala jumrah fatakhriqa siyabahu wa takhlusa ila jildih khairun min an yajlisa ala qabrin, atau kama qal, bahawa seorang kamu duduk di atas kubur, duduk di atas bara api. Kama dia bara api saat itu temuh membakar dan membakar temuh kain, kama dia sampai kepada isi, sampai kepada kulit, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Sebab tu haram, kata setengah ulama tak haram, ada setengah kata makruh, dan juga duduk di atas kubur. Nah, lakoh duduk tak boleh, duduk. Nah, kita jalan ikut celah-celah, nah jalan celah-celah. Lakoh pun tak boleh lah. Nah, mereka terpaksa, tak ada apa-apalah. Dan ada Tuhan sebut wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebab tu mana faham. Dah. Sebab tu ada sebut man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Nah, siapa yang Tuhan nak kebaikan kepada dia, Tuhan nak buat dia jadi orang malas. Yufaqihu fid din, Tuhan buat dia reti agama, buat dia faham mesra agama. Bukan makna reti makna panah, bukan makna mengetahui makna ilmu suku pula situ. Tapi hak ni mesra ni ada kuam ada perasaan. Nah, bila kita semua Tuhan larang kita rasa takut, semua tu mesra orang panggil, ada mesra, ada dalam hati lah. Bukan kata reti sahaja. Nah, tapi kita tu mesra. Sebab tu kena ada mesra. Nah, seru dengan agama, seru dengan Tuhan. Nah, lah tu. Istilah fiqh pada istilah tu apa fiqh pada istilah? Ada sebut dalam lisanul Arab, iaitu fiqh sananya pada istilah tu banyak guna. Ada sebut dalam lisan Arab Ibn Manzur, ada al-fiqhu fiqh al-ilmu bisyai'. Fiqh makna kita tahu sesuatu. Al-fahmulah, kita faham. Wa ghalaba ala ilmi din, dan fiqh saat itu diguna di atas ilmu agama. Diguna di atas ilmu agama. Tu makna fiqh. Sebab tu itu makna fiqh. Orang tak panggil lah ngaji kanisah fiqh dak. Kerana apa? Fiqh ni dikira kena di atas ilmu agama. Sebab tu ada sebut fiqhul
tauhid. Fiqh tauhid. Ada kerana makna ilmu tauhid. Fiqh sirah. Fiqh sirah, fiqh sejarah Nabi, cara hidup Nabi. Dikirakan nama fiqh juga. Nah. Dan ada fiqhul fiqhi, fiqh. Kita nak faham fiqh lah mana. Dan ada juga fiqh tasawuf, fiqh tasawuf. Fiqh syariah, dan fiqh siyam, fiqh salah. Nah, semua sana itu dipanggil di atas dikirakan fiqh semua sana. Kerana apa? Wa ghalaba ala ilmi din. Dia sana itu ghalib diguna di atas ilmu agama li siyadatih, kerana munculnya ilmu agama wa syarafih, mulia wa fadlih, dan lebih ilmu agama ala sairi anwa'il ulum, di atas semua ilmu. Ilmu agama ni lebih sekali lah. Kerana apa? Kerana dia boleh syurga kan. Ilmu dunia pandai wiswa dengan ilmu fiqh, lebih fiqh lagi. Kerana walaupun wiswa boleh duit banyak, kerana itu dunia. Itu dunia. Lah tu. Dan digunakan lafaz al-fiqhu pada beberapa hadis. Dan ada Nabi sebut an-nasu ma'adin, manusia itu ma'adin. Ma'adin itu maksudnya galian. Supaya dengan galian orang taruh lah bumi kan. Dan gedung-gedung mah ke apa semua. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Orang hak mulia, orang hak terpilih, orang hak huwa kati, salah tu orang molek dalam masa jahiliyah, dia juga jadi orang yang terpilih dalam Islam idza faqihu, apabila dia reti agama. Kira reti agama. Dan dalam Sahih Bukhari ada sebutnya, iaitu baginda bersabda kepada ahli Yaman, atakum ahlul Yaman, datang kepada kamu oleh ahlul Yaman, adhaf quluban, orang yang lemah hati, wa araqqu afidah, dan lemuk dan fikir, lemuk hati, al fiqhu Yaman. Nabi kata nak terjemah dhaif nisbah hati, makna lembut lah, makna gitulah. Wa araqqu afidah, riqah ni orang lembut, bukan jenis baikan. Al fiqhu Yaman, fiqh sana itu Yaman, wal hikmatu yamaniyah, hikmah sana itu pun Yaman juga. Hikmah, wa man utiyal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa diberikan hikmah, hikmah ni bijak, siapa tu hawi bijak pada dia, maka dikira dia saat itu diberi hikmah yang banyak. Sebab tu orang lembut araqqu afidah, hati lembut saat itu orang hati lembut. Bila sebut Tuhan ada perasaan takut, perasaan hati lembut. Kalau hati kerah, hati saat itu kerah, payah dengar orang royak gapo payah hati. Apa ni sebut ni apa Tuhan sebut dalam Quran tak ingat. Orang hak kerah hati, fawailul qasiyati qulubuhum, maka celakalah bagi orang hak qasiyah, hak yang kerah, qulubuhum, hati mereka itu, orang hak hati kerah. Kena ngapai banyaklah. Bila kita ngajar ni, kita ngajar with the nas, orang panggil kena ajar tu ustaz, kita kena ajarlah tu. Baik Quran deh, bukan mari bahang ceramah bahang aja okey apa. Duk bahang aja ada. Ceramah 20 selesai hak sungguh. Hak lain tu bahang aja. Buat apa? Kena hak sungguh bang. Ni bohong, tak boleh bohong. Itulah. Ada kadang itu buat suka tu boleh sikit. Habis sebut fawailul liqaumin fawailun liman yuhadditsu lihat hakka bihil qaum, celaka bagi orang ni tu duk kecek nak orang suka sari-sari teluk. Jadi teluk ni Tuhan murih teluk segala-gala, tapi teluk ceramah sikit-sikit apa orang leksi. Jangan taluk pelajar moyak mula-mula tak sabar sudah untuk suka mata kaki perut koh gapo kau suka apa kata orang tak suka bangun kelebih tak ada gitu berkata Al-Aini, tengok muka 18 betul ustaz ayat 200 kita nak ngaji 200 muka nak ngaji. Awak anak ngajarlah ni boleh dah. Sekali semuka, 5 minit semuka. Ustaz tulis buku ni. Kita ustaz karya dah. Bukan karya hangat ambil orang kat, tak ada orang karya diri ni, tak ada. Tapi kita ambil orang tadi duk ngajar lama, dia ingat bih. Duk ngajar fok ni 4 tahun, 4-5 tahun.
Jadi ingat habis muka pun nak ingat dah. Kerana apa kita dah ngajar semua kan. Berkata Al-Aini dalam syarah hadis ni itu al-fiqhu, iaitu apa maksud fiqh? Iaitu fiqhuddin, mana faham agama. Sebab Nabi sebut Allah mafaqihu fid din. Sebab tu doa ke, ya Allah minta faham agama, wirti agama, ada kuam duksen dengan agama. Jangan jadi kerah agama, tak faham kapong dak kita faham agama, wirti agama. Puasa saya nak semaya sejik ni kena belajar semaya sejik rayatan. Tina semaya waktu. Tudung bersupan juruh lebih besar. Nama klik rumah kalau belak. Kalau juruh malak. Dia tu juruh semua. Insya-Allah bila juruh semua, Tuhan kawin kita ke juruh. Kalau kita tak malak, Tuhan kita malak. At-tayyibatu lit-tayyibin. Orang malak jadi orang malak. Sebab tu jaga molek tu Tuhan, insya-Allah Tuhan akan beri kita senang dunia akhirat. Ada sebutlah kitab Ihya Ulumuddin. Ihya ni kitab bagi Imam Al-Ghazali. Dia ni orang panggil Hujjatul Islam. Hujjah Islam ni maknanya siapa perekat hujjah dalam agama, dalam Islam. Dia kata dah sungguhnya nama al-fiqh pada permulaannya diitlaq atas ilmu-ilmu pada jalan akhirat. Tu mula-mulanya fiqh ni diitlaq di atas ilmu akhirat dan mengetahui dan mendalam mengenai penyakit-penyakit diri yang tersembunyi. Nak tahu penyakit diri kita. Tersembunyi dalam diri kita ni, tahu penyakit-penyakit ni orang panggil fiqh. Dan perkara merosakkan amal-amal dan menyungguhkan dalam hati dengan kehinaan dunia. Nak ada perasaan tak kasih sangat dunia. Dunia ni Tuhan suruh cari. Suruh ambil, tapi bukan ambil kita nak makan tak leh dunia ni, tak sepulah akhirat. Akhirat ni kita nak makan nyok boleh dah habis. Makan boleh. Makan tak reti boleh lah akhirat. Sebab dia tak jadi tak supa kenyang supa dunia ni dak. Kenyang nak makan banyak, terik habis perut lepas tu baik orang siapa nak mutah. Rokok Allah wow tu baik. Makan banyak telajak. Makan berapa padan. Dia nyuruh mulut kinyak. Nak kelek kinyak. Mari kinyak. Jaga sikit rang. Jaga rang. Nama mok metong. Okey, kurang sikit. Jadi Tuhan sebut, Allah Taala firman, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Artinya tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semua. Tak betul orang Islam pakat nak pergi perai belaka. Oleh itu hendaklah keluar sebagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari. Tuhan sebutkan wa kana al-mu'minun wa ma kana al-mu'min firu kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nawi ada segulungan saat itu liyatafaqahu makna faham nak mengerti agama. Dan ada juga fiqh saat ini perkara yang buat kita saat ini takut. We ada perasaan takut. Sebab tu Imam Abu Hanifah berkata al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Tengok muka 19. Fiqh tu ialah ma'rifatun nafsi, ialah mengetahui diri, kenal diri, ma laha barang hak pedah untuk diri, wa ma 'alaiha dan barang hak merosakkan diri. Tu panggil fiqh juga. Cuma dalam uruf ulama, fiqh tu iaitu al-ilmu. Muka 19. Fiqh tu apa? Al-ilmu ialah ilmu tahu bil ahkam syar'iyyati, tahu hukum-hukum syarak, al-amaliyah, tahu hukum-hukum syarak, hak amal, hak kita buat. Tu fiqh. Semaya, puasa, zakat, haji, makan, minum. Al-muktasabah yang diambil minal adillati tafsiliyah, yang diambil daripada dalil-dalil tafsili. Iaitu dalil Quran, hadis ke apa semua. Lah tu. Adapun ad-din kita panggil al-fiqhu al-akbar. Apa makna akbar? Hak yang paling besar. Sebab tu diitlaqkan al-fiqhu al-akbar di atas ilmu al-aqidah. Kita panggil al-fiqhu al-akbar. Fiqh yang besar, iaitu fiqh yang paling besar, iaitu ilmu al-aqidah. Yang kelima, yang muka 20. Ilmu tauhid.
Ilmu tauhid. Apa dia ilmu tauhid? Tauhid pada lughah. Nah, tauhid pada lughah ja'lu syai' wahidan. Kita jadi sesuatu saat itu wahidan jadi daripada wahada yuwahhidu tauhidan, mana wahada kita menjadikannya satu. Kita tauhid, kita satukan. Manalah tu asal makna dia. Nah, dan tauhid juga mana al-ilmu bisyai' wahidan. Aku tahu, mana kita tahu sesuatu ada supaya kita tahu Tuhan ada tunggal, maka itu bagi tauhid. Tauhid pada lughahnya al-ilmu bi anna syai' wahid, iaitu kita tahu kata sesuatu itu Nah, tauhid pada syarak apa? Iaitu mentauhidkan Tuhan. Jadi semua dengan beribadat kepadanya serta i'tiqad dengan keesaannya dan percaya dengan keesaannya pada zat dan sifat dan perbuatan. Itu makna satu. Satu pada dalam bab akidah ni, tauhid dalam bab akidah, iaitu kita tauhidkan Allah yang disembah dengan beribadat. Maknanya kita tauhidkan, kita pegang dan kita i'tiqad dan kita pegang, kita sembah Tuhan satu ya. Kita sembah Allah. Serta kita i'tiqad dengan tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita tak sembah orang lain, sembah Tuhan dan Tuhan saat itu serta kita i'tiqad kata ada satu. Itu panggil tauhid. Kalau sembah Tuhan tapi i'tiqad kata ada lain, panggil musyrikun, panggil syirik hak tu. Tapi hak ni kita sembah Tuhan kita mentauhidkan Allah hak yang disembah. Mana kita pegang Tuhan itu satu, kita sembah Tuhan satu saja. Serta kita pegang pula, kita percaya dengan keesaannya Tuhan. Pada sifat, pada zat, pada af'al. Apa makna pada zat? Pada zat maknanya tidak ada Tuhan yang lain selain pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada Tuhan yang lain selain pada Tuhan. Pada zat orang panggil. Dan pada zat Tuhan tidak bersusun. Zat Tuhan bukan berjisim, bukan supaya singkong, bukan supaya barang, bukan ada cupcake, bukan zat Tuhan saat itu tubuh badan. Supaya setengah-setengah orang ada pegang, contohnya Wahabi ada pegang. Kata Tuhan saat itu berjisim setengah-setengah itulah. Ada pegang, tunjuklah tu. Jadi kita tidak peganglah tu. Kerana benda berjisim ini benda baru. Sebab tu, kita ada dua dalam masalah tauhid. Pertamanya kita nafikan ada berbilai Tuhan, ada Tuhan dua tiga. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Tuhan sebut qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tak ada Tuhan so. Lepas tu yang kedua pula, makna saat itu bukan berjisim berjirim. Kalau berjisim berjirim, makna serupa dengan kita. Dan yang keduanya pada sifat. Apa maksud pada sifat? Maknanya tak ada makhluk atau Tuhan mana pun, tak ada Tuhan yang lain, dan tidak ada mana-mana makhluk pun, tidak ada tidak ada Tuhan yang bersifat. Maknanya tidak ada sifat pada yang lain pada Allah seperti pada Tuhan, tak ada. Sebab benda-benda hak boleh memberi bekas. Contohnya sebab tu orang Islam bila kita sembelih, kita tak kata pisah tu memasukkan. Bila kita makan, kita tak pegang kata nasi tu kenyang. Bila kita minum, kita tidak pegang kata air tu lah dahaga. Bila kita bakar, kita tak kata api tu menghanguskan. Kerana apa ni sifat hak Tuhan saja. Perbuatan. Sebab tu tak ada sifat Tuhan saat itu pada yang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun hak ada pada kita ni panggil sifat hak Tuhan kita, bukan hak kita. Sifat hak Tuhan kita, lepas tu pula sikit halus supaya kita nak banding. Kita kata sumuk kuasa tak? Dia boleh ngakak naik sampai ke atas pocok tu, boleh kuasa tak? Kita kata kuasa ke? Ya, saat ni ada gain lah. Tapi kita nak banding dengan kita, tak boleh nak banding. Kita ambil titik apa dah. Jadi tak pandai nak pergi banding dengan kita sumuk ke? Supaya tu juga gajah dengan sumuk contohnya. Lepas tu kita ni kuasa, gagah boleh akik itu ini nak banding dengan Tuhan. Tidak. Kira kata kita ni tak ada gain dah orang panggil. Sebab tu dikirakan kata kita saat itu dah tak ada. Tak ada. Sifat hak kita saat itu, Tuhan tu buat langit bumi. Berat apa ribu juta tan. Bumi. Lepas tu bulan bintang semua Tuhan buat. Mana boleh nak banding dengan kita?
Sebab tu tak boleh banding sikit habuk dengan kita. Nah, so pada sifat, dan so pada sifat maknanya qadrat tu so ya. Bukan ada qadrat 2, 3, 4, tak ada. Dan so pada af'al, perbuatan Tuhan ni so makna Tuhan yang beri bekas. So Tuhan, tak ada orang lain boleh beri bekas, tak ada. Tu bagi so pada af'al, nanti kita ngaji sifat wahdaniyah selepas pada ni. Nah, lepas tu pula tauhid ni apa? Ilmu tauhid ni apa dia? Tengok bawah tu. Nah, ada pun tauhid, mana ada pun ilmu tauhid, maka iaitu apa ilmu tauhid? Kita tengok ilmun yuqtadaru bih. Ilmu hak kita mampu dengan ilmu sana itu ala isbatil aqaid. Di atas kita nak isbat, di atas kita nak sabitkan akidah-akidah agama. Jadi kita ngaji ilmu tauhid ni supaya kita cari mana dalil kata ada Tuhan. Kita sebut kalau tak ada Tuhan gitu gini, semua dalil. Dalil akli, dalil nakli. Semua saat itu, dalil saat itu untuk nak isbat al-aqaid. Kita ngaji muktasabun yang diusaha minal adillatil yaqiniyah, daripada dalil yakin. Dalil yakin dua, pertamanya dalil nakli, dalil Quran hadis mutawatir, dalil bab akidah. Yang kedua pula dalil akli, dalil akal. Lah tu. Sebab tu ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu usuluddin sama saja, dan ada satu lagi bagi ilmu kalam. Ilmu kalam pun sama saja dengan ilmu-ilmu yang lain. Al-Adud Al-Iji ada sebut, tengok bawah sana itu kitab, iaitu Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Ghaffar Abdul Fadl Adududdin Al-Iji Al-Syirazi Al-Syafi'i. Dia sebutnya telah memberi ta'rif ilmu kalam dengan apa yang diberi ta'rif kepada ilmu tauhid, berkatanya supaya ilmu kalam, ilmu tauhid itulah. Ya ta'al kalamu, mana ilmu kalam atau ilmu tauhid. Ada setengah remoh ni kata ilmu kalam remoh tu tak boleh ngaji ke apa. Sebenarnya ilmu kalam hak kita duk cara ni ialah ilmu hak kita duk kaji tentang masalah dalil-dalil dan hujah-hujah untuk nak menguatkan akidah pegangan, untuk nak sabitkan akidah agama. Bukan duk ngaji hal lain pun. Bila sebut kata ilmu kalam, ada sebut tentang masalah sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Nabi. Lah tu. Supaya tak ada, bukan makna kata ilmu kalam duk ngaji benda lain. Masuk benda-benda tu sikit sahaja. Dan setengah orang buat nyanyi main. Fak ni fak ngaji sifat 20, fak ngaji ilmu kalam, bukunya kena godai. Dia kata Imam Syafi'i godai, tengok sedap. Kecek. Ni Wahbi dia bagi. Wahbi ni kecek lah tu. Tak. Tak ngaji dah fak ya dah. Fak ya gaji ya, tak ngaji. Sedangkan ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu aqidah, cara benda tu lah. Kita nak kira nama, tak boleh kira nama, kira musamma. Kira benda hak kita ngaji saat ni. Contohnya ngaji cara harga apa? Hak kita ngaji ilmu kalam. Supaya kita ni, kita akidah Islam, hakikat iman, hakikat ni perbatalannya. Terus kita tengok fahras. Tengok fahras gapo sebut dalam ni. Semua saat ini sebut tentang masalah rukun iman, rukun Islam, makna tu makna ni banyaknya. Allah dah banyak. Kita boleh ngaji insya-Allah. Kita akan ngaji semua ni insya-Allah. Sebab tu orang panggil ilmu kalam atau ilmu tauhid ni ialah ilmu yang kita dapat mampu dengannya di atas isbat. Kita nak sabitkan akidah agama bi iradil hujaji, dengan mendatangkan hujah-hujah, wa daf'i syubahi, dan kita menolak kekeliruan. Keliru-keliru semua kita dapat tolak semua dengan ilmu ni lah. Sebab tu sebab apa boleh dinamakan ilmu tauhid dengan ilmu kalam? Tengok muka 21. Boleh dipanggilkan ilmu tauhid dengan ilmu kalam. Tengok letak sekali. Imam Al-Bajuri berkata dalam kitab Tuhfatul Murid, bahwasanya dinamakannya dengan ilmu kalam tauhid ni kerana ulama dulu ada mereka berkata dalam terjemah mengenai bahasannya al-kalam fi kadza. Al-kalam bila sebut kata al-kalam fi kadza tentang masalah ilmu tauhid, sebut al-kalam dalam masalah ba'da Tuhan, contohnya bab sifat Tuhan, al-kalam fi kadza. Sebab tu panggil ilmu kalam. Atau dinamakan demikian kerana telah banyak padanya perselisihan pada masalah al-kalam. Ada juga, ada ulama sebut boleh panggil ilmu kalam kerana ada kecek tentang masalah al-kalam tu banyak. Dan sifat kalam lah tu, sifat kalam lah ni. Ustaz Ahmad Amin dalam kitabnya Duhal Islam ada sebut sebab-sebab yang lain lah, di antaranya ada dinamakan ini ilmu iaitu
yang mengkaji mengenai akidah dengan dalil akli dan menolak di atas mereka dinamakan ilmu kalam. Nah, kerana dinamakan mereka yang sibuk dengannya ialah al-mutakallimin. Jadi orang hidup kecek benda-benda tu muslimin dinamakan al-mutakallimin, dia kata. Nah, dan kerana sesungguhnya mereka telah berselisih pada sebab ini nama. Berkata setengah mereka sesungguhnya dinamakan ilmu kalam kerana sepenting-penting masalah yang berlaku padanya. Perselisihan pada masa permulaan Islam ialah masalah kalamullah dan makhluk Quran. Ya, kalamullah, kalam ni ada khilaf dulu ke Mu'tazilah kata kalam Tuhan saat itu baru. Nah, adapun mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah Quran saat itu qadim. Nah, sebab tu dia bagi kepada Quran saat itu Quran itu qadim, Quran itu sedia. Sebab apa Quran itu sedia? Kita nak misal mudah-mudahnya, misalnya kalaulah kita saat itu orang panggil dalam diri kita ni ada khamsat. Nah, tubuh manusia ada khamsat. Khamsat tu panggil kalam. Nah, supaya dengan kita meja ada khamsat, panggil pak segilah ni tu panggil meja, atau nak serupa ni panggil meja. Jadi khamsat saat ni. Nah, bahasa Inggeris panggil table misalnya nah. Nah, lepas tu pula bahasa Arab panggil tawilah contohnya. Jadi ia ada kam iaitu kalam orang panggil. Kalam saat ni tu ia ada khamsat semua ke. Nah, dan benda hak kita nak kecek semua ni ia ada orang ngaji. Nah, orang panggil aksarasat. Dia panggil ia ada kaedah dia, grammar dia, qawaid atau grammar. Ada grammar dia. Dalam tubuh kita nak susung kecek pe semua. Dan kata-kata sana itu telah ada dah dalam tubuh kita. Contohnya kita nak ayat kata orang panggil jumal al-amiqah, ada jumal suthiyah, jumlah-jumlah kita nampak, jumlah-jumlah tak nampak. Contohnya kalau kita nak ayat kata masjid itu jauh, kita akan takbir masjid itu jauh. Masjid itu dekat. Kita keceklah tu dia ada dah. Bila nampaklah ni tu, balah tu kita kata. Bila kita nampaklah ni, kita keceklah ni. Semua tu dah ada. Jadi sebab itulah ulama ada membahagikan kalam ada dua. Pertama panggil kalam nafsi. Kalam nafsi ni sifat kalam nafsi orang panggil kalau kita tak ada sifat nak kecek tak boleh. Tahu tapi nak kecek tak boleh. Nak kecek tak boleh sebab tak ada sifat kalam. Bisu, misal gulawai bisu. Hak tu orang panggil sifat kalam. Sifat yang ada dan dengan sifat sana boleh kecek, boleh kata, boleh suruh, boleh royak, boleh apa semua. Itu panggil sifat nafsi. Sifat yang ada dalam diri kita. Dan yang kedua panggil kalam lafzi. Kalam lafzi ni suara duk bunyi. Supaya tak ada kecek suara. Suara ni baru panggil. Quran ni kalamullah, kata-kata Tuhan. Jadi kalamullah ni kata-kata ni dah ada di Tuhan sedia kala lagi. Benda Tuhan nak kecek, Tuhan nak kata, Tuhan nak apa semua ada kan? Tuhan sebut kan, laukana kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di Tuhan ya kata kalimat Tuhan, kalimah Tuhan, kalamullah dah ada semua. Sebab tu kata-kata Tuhan dah ada Tuhan. Tapi setengah ulama kata tak, dia kata ilmu Tuhan ni, ilmu Tuhan. Fak Mu'tazilah kata ilmu Tuhan. Lah tu. Sebab tu kalamullah, kata-kata Tuhannya klik situ. Dan ulama umum kita ni pun ada yang bahas lah lebih kurang. Sebenarnya etika lebih mudah. Kita berkata Tuhan ada, Tuhan berkata-kata sudahlah lah. Kau parah. 10. Nantilah. Alah itulah. Lepas tu baca tengok dah. Kita sudahnya kedua, tengok muka 22, kedua akidah dah timbul ilmu tauhid. Ambil kalas dah. Alah itulah. Faham tak ngaji? Faham lah. Kalau tak faham itu, klik dengar semula. Allah.
Allah